we move into the type of sleep disturbance. Type, jenis-jenis masalah tidur. So, tuan-puan, terutamanya ibu bapa dan penjaga, cuba kenal pasti kalau bagi anak-anak yang mengalami masalah tidur, cuba kenal pasti kategori mana the category of the sleep disturbance that your child might suffer from. Okay, so in terms of sleep disturbance, okay, in terms of sleep disturbance, they have two major type, dua kategori yang besar. The first is dysomnias, we call it as dysomnias. The second one is parasomnias. Okay, dysomnias is more on quality of sleep, amount of sleep, the duration of sleep. Okay, dia tak termasuk yang tingkah laku yang terjadi waktu tidur. Dia just on the quality, duration and timing or amount of sleep. So dysomnias, okay, they have three subdomain, subdomain tiga anak dia yang kecil tu. Subdomain dia delay sleep onset, or we call as a delay sleep latency. Most common among ASD children is where a children having difficulty to fall asleep once he or she lying on the bed during at the night. So dia ni susah untuk terlelap pada waktu tidur, pada waktu malam tu apabila dia baring atas katil. Okey, kalau anak kita cuba tidurkan anak kita pada waktu malam, dia tidur pada pukul 10 malam contohnya. Dia nak tidur 10 malam. Kalau dia boleh tidur dalam masa 15 minit ataupun kurang daripada 15 minit, it we consider as a good, dia boleh tidur, dia tak ada masalah tidur. Kalau kurang daripada 30 minit, juga antara 15 hingga 30 minit, dia boleh terlelap, dia boleh tidur lena, it we consider okay. Kalau if more than 30 minutes, lebih daripada 30 minit, kita akan cakap dia ada masalah tidur. That's what we call as delay or prolonged sleep onset. Masalah untuk initiate the sleep, mula tidur. Most common. They have some reasons because of this problem. For example, in terms of sleepwear, baju tidur. Some of ASD children is very particular with this thing. Jadi kalau nak baju tidur yang tu, dia nak pakai baju tu saja. Kalau pada hari tersebut baju tu mungkin basuh atau tak ada ke, dia susah untuk tidur. Dia susah terganggu bertidur dia. Another thing is this is you can see this from this picture is behavior, some sort of behavior lining up the toys. Disusun toys tu, one of the characteristic of ASD. Bukan semua kanak-kanak ASD akan pamerkan tingkah laku tersebut, tapi ada setengah call as India trait, which is the ritualistic behavior. Disusun toys tu. Bila disusun toys ni, dia akan menyebabkan kanak-kanak tersebut dia rasa tenang sebab dia some sort of rewarding for them. Okay, so kalau dia dah buat benda ni, dia dah susun toys sebelum tidur ni kan, so dia akan rasa tenang, dia akan rasa puas. It's more on rewarding them, dan dia mudah untuk tidur. Dan kalau dia tak susun toys ni, atau yang biasa yang susun toys ni, dia lining up the toys ni, kalau dia tak susun, dia mungkin susah untuk tidur. Bagi bukan semua, tapi bagi setengah sahaja. Right? Then poor sleep maintenance or night waking. Okay, if a child able to sleep at 9 PM or 10 PM at the night, but he unable to maintain his or her sleep, tengah malam terjaga dan susah untuk tidur balik. Ibu atau ayah terpaksa bangun untuk tidurkan anak tersebut. Also most common among ASD children. Then early morning waking where the children, I have a case, dia biasa tidur lambat, kanak-kanak ni. Dia biasanya tidur pada pukul 2 hingga 3 pagi, tiap-tiap hari. Dia biasa tidur pukul 2 hingga 3 pagi. At the time mungkin umur dia saya tak ingat, dalam 5 hingga 6 tahun. Tapi ada on certain occasion, his mom complain that he usually sleep at sometimes sleep at 6 AM. 6 pagi baru tidur. Maksudnya
Sepanjang malam tu dia berjaga, dia main, dia main semua. So dia terjaga dia akan tidur pada pukul 6 pagi. But still he woke up early. Dia bangun pada pukul 9 pagi. Tidur pukul 6 pagi, dia bangun pukul 9 pagi. Okay, so tidur dia pun tak berkualiti. That's mean by early morning waking. So 3 ni yang saya explain ni, this is dysomnia. Now we move into parasomnias. Parasomnias, it's occur during the sleep. Once our child able to sleep, right? And this behavior happen, this action happen, this emotion happen. It's more on abnormal movement, action or emotion during sleep, right? Parasomnias. Okay, there are 7 subdomain of parasomnias, which is first is sleep terror and nightmare disorder. Okay, kalau bagi yang kategori ni, anak-anak tu senang terjaga, dia boleh tidur awal, tapi pada tengah malam, contohnya pukul 2 pagi atau 3 pagi, dia terjaga. Okay. Terjaga, bukan terjaga dia terus main ke apa ke, bukan. Dia terjaga, sudden awake, sudden tiba-tiba terjaga, menjerit atau menangis. Seolah-olah mengalami mimpi buruk ataupun nightmare. Right? So dia terjaga dan menangis ataupun menjerit. Seolah macam meracau. Ada kategori yang kalau dalam bahasa Melayu mungkin macam meracau lah, terbangun tengah malam dan menjerit-jerit dan menangis dalam ketakutan. Saya ada satu kes ni di mana kanak-kanak tersebut pada waktu tu dia umur 3 tahun girl ASD dia autism, perempuan umur 3 tahun itu. Ayah dia beritahu dia boleh tidur malam, tidur pada pukul 9 malam dia boleh tidur, tapi hari-hari dia akan terjaga pada pukul 3 pagi, terjaga dan menangis. So ayah akan bangun, ayah akan kena comfortkan dia atau pamperkan dia supaya dia senang untuk tidur balik. So benda ni hari-hari terjadi dan ayah bercerita pada jiran, dan jiran cakap rumah dia tu, rumah keluarga ni, ikut susunan rumah teres tu, rumah dia ni tempat laluan benda tu. Maksudnya makhluk halus So sebab tu anak dia senang terjaga, maksudnya anak dia kena ganggu lah seolah-olah macam tu. But kepercayaan tu kita biasa dengar kan. Tapi kita in term of science, especially health, kesihatan ni, benda tu memang dijadi maksudnya kalau kita biasa terjaga pada pukul 3 pagi dia akan konsisten. Kalau 3 pagi je. Okay, kalau ada kes yang dia biasa terjaga pada pukul 12 malam, dia mimpi buruk, dia mungkin dia akan terjaga macam itu yang kita panggil sleep terror. Right? Because kenapa kita konsisten kalau seorang kanak-kanak itu mengalami sleep terror ni, dia senang terjaga pada waktu yang sama tu. Sebab kalau in term of science, di kawasan otak kita, bahagian otak kita ada kawasan kita panggil hypothalamus. Kawasan ni yang kontrol satu fungsi biological clock in our body, we call as a circadian rhythm. Okay. Itu yang konsep macam kita biasa tidur pada pukul 10 malam, kita tidur 10 malam, kalau ada satu hari tu kita nak cuba tidur pada pukul 10.30 malam, susah, kita akan rasa sangat mengantuk. Sebab tidak set dalam otak kita based on circadian rhythm. Same goes to sleepwalking. Sleepwalking, I never encounter this case. Terbangun, berjalan, tutup mata macam tu sleepwalking is occur. Dan sleepwalking ni dia akan selalunya akan terjadi pada waktu yang sama lah. Kalau dia biasa pada pukul 4 pagi lah, ataupun 12 malam sebab circadian rhythm, otak dah set dia dah benda tu dah set biological clock in our body. Then is grinding, gesir-gesir gigi kalau tengok gambar ni waktu tengah tidur. Mungkin ada anak perempuan yang mengalami masalah tersebut juga waktu dia dah tidur, dia tapi waktu dia tidur tu dia gesir-gesir gigi Kalau kita ingat balik previous webinar from Dr. Ilham on the dental care of among ASD children, she has mentioned about the bruxism, gesir-gesir gigi dan tapi benda ni terjadi waktu tidur. Bila terjadi waktu tidur, ia menunjukkan otak kanak-kanak tersebut masih aktif. It's not the child is not in deep sleep. Sebab tu yang saya cakap tadi, non-restorative sleep, tidur tidak berkualiti. Kita tengok anak kita tidur pada pukul 10 malam sampai 8 pagi. Tapi waktu tidur tu dia masih gesir-gesir gigi. So dia